وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung dapat kita sambung Majmu' Salasi Rasail satu dua satu Rumi 121. Ya, betul. Setelah kita selesai, kita masuk bab lain pula. Bab sakit pula. Bab sakit, iaitu bab berubat. Apa hukum berubat? Kita dah habis dah bab sebelum ni lah, bab najis, menyucikan najis dan sebagainya. Masuk 121. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat bagi orang yang tiada sabar, yang tak boleh tahan sabar atas kesakitan. Bila dia timpa kesakitan, dia tak boleh nak sabar atas kesakitan dia tadi tu. Apabila datang oleh penyakit, sakit tu bila sakit penyakit lah, sakit apabila datang penyakit. Dan sunat bagi orang yang tiada sabar atas kesakitan apabila datang oleh penyakit. Sunat apa? Dan jika sabar dan kuat tawakal, maka meninggalkan berubat afdal. Ni jarang kita tahu, jarang kita membicarakan tentang apa hukum berubat. Kalau mudah orang sekarang cakap apa hukum jumpa doktor lah. Dulu taklah panggil doktor, berubat lah. Sebenarnya bukan doktor je. Apa hukum bila sakit pergi jumpa doktor. Bila sakit pergi jumpa, kalau orang dulu panggil bomoh. Bukan bomoh, panggil bomoh lah orang dulu. Bila sakit pergi jumpa pengamal perubatan Islam. Bila sakit jumpa sebagainya lah. Apa hukum? Kita jarang bicara. Apa hukum? Adakah ianya wajib? Wajib tu maksud kalau sakit tak pergi berubat berdosa. Tu maksud wajib kan? Tak buat berdosa. Adakah sunat jika pergi berubat sebab sakit dapat pahala? Tu sunat. Kalau tak pergi juga, sakit dia tahan aja, tak berdosa sebab sunat. Adakah begitu? Ataupun harus?
Pergi berobat pun okey, tak dapat apa-apa, pahala pun tak dapat. Tak pergi berobat bila sakit pun tak dapat apa-apa juga. Harus kan? Ataupun makruh. Pergi berobat tak dapat apa-apa, tak berdosa. Tapi kalau meninggalkan berobat, sakit pun tak pergi berobat, tak pergi doktor, maka hukum makruh. Adakah gitu? Ataupun haram? Melampau haram tu. Pergi berobat kalau sakit haram. Ada 5 lah hukum. Mana satu agak-agak ni? Kalau kita tak pernah ngaji, kita tak tahu. Tak berani nak jawab. Jawab lah. Tak berani. Bila dah dalam kitab, barulah berani. Sunat bagi orang yang tiada sabar atas kesakitan. Bila dia kena sakit, jadi apa-apa penyakit kat dia, dia tak boleh tahan. Sabar, tak boleh sabar. Tak boleh sabar tu maksud tak boleh tahan. Macam kalau datang dia aduh, dia tak boleh sabar. Dia tak boleh. Kenapa ni sakit ni? Sakit tu tahan. Dia tak boleh gitu. Okey? Sunat bagi dia untuk pergi berobat. Pergi doktor lah bahasa sekarang. Pergi berobat. Tapi, tengok ni. Dan jika sabar dan kuat tawakal, sakit dia sanggup sabar, dia boleh sabar je. Dan dia tawakal, Allah yang menyembuhkan, bukan doktor. Contoh dia sabar je. Maka meninggalkan berubat afdal. Jangan pergi doktor. Itu lebih besar pahala. Tu hukum lah. Kadang-kadang hukum ni tak sesuai dengan kita. Hukum tak sesuai dengan kita, kita punya pasal. Kita tak sesuai kan, pelik tu tak sesuai dengan kita. Ni hukum syarak tak ikut kita. Itulah hukum ni. Bila sakit kerana penyakit, boleh tahan tak? Boleh tahan. Tak nak pergi doktor, dapat pahala besar, afdal. Tapi bila sakit, boleh tahan tak? Tak boleh. Tak boleh tahan, tak boleh. Duk bergaduh-gaduh tak boleh tahan. Maka pergi berubat tu lah yang sunat. Maksud pergi doktor tu sunat. Jadi bergantung pada kita lah. Kita tak boleh letak hukum ni dekat orang. Tak boleh. Orang tu dia boleh sabar. Jadi bila dia boleh sabar, biarlah dia tak berubat. Dia kata aku tak nak pergi doktor. Pergilah anak. Kita kata apa? Biasa kan? Pergilah berubat. Kalau tak berubat nak sembuh macam mana? Pergilah hospital. Kalau tak pergi hospital nak sembuh macam mana? Kita kata. Boleh ke kita kata gitu? Bolehlah kita kata. Tapi salah ke dia tak nak pergi berubat? Tak salah. Sebab dia boleh tahan. Tapi kalau dia aduh kenapalah Allah bagi aku penyakit ni, kenapalah tak bagi orang lain? Yang itu baik pergi berubat lah. Lepas tu aku pun dah aduh semak orang sebelah, orang sekeliling. Tapi kalau dia boleh sabar, dia sabar. Macam cerita Peramli tu kan. Ayah dia tak nak pergi kan. Ayah dia tak nak pergi hospital. Peramli pun kata kena pergi hospital. Tiba-tiba meninggal ayah dia. Kau yang salah. Sebut hospital, semua harta kena tarik. Dan kalau dia tak nak pergi, dia boleh tahan. Pergi lah. Tapi kalau dia aduh, maknanya menandakan dia tak boleh tahan. Dia tak boleh sabar dengan kesakitan tu. Maka pergilah. Itulah sunat. Kalau tak nak pergi juga, walaupun duk bergaduh-gaduh, tak nak pergi juga, tak dosa. Cuma sunat pergi. Sebenarnya itulah kita. Sebenarnya ada 3 hukum. Ada 3 hukum berkaitan dengan berubat ni. 3 hukum. Dalam kitab kita satu dia ada ini yang muktamad. Saya nak sebut khilaf-khilaf yang lain. Yang pertama, berubat adalah sunat. Sunat. Kerana Nabi SAW pernah berubat bila sakit. Maka dia begini, berubat ataupun kita tukarlah, berubat ni jarang kita sebut, kita kata pergi jumpa doktor lah, ya. Jumpa doktor, kalau sakit pergi doktor, kalau sakit pergi hospital, sunat. Bila sebut pergi hospital tu maksudnya pergi berubat lah kan. Pergi hospital sunat. Kalau dia sakit tulang-tulang, pergi bomor tulang kan, yang dapat pembetul tulang. Bila sakit sunat, pergi jumpa ahli perubatan untuk berubat. Secara umum sunat secara mutlak. Itu satu. Itu pendapat yang pertama. Satu. Jadi kalau kata apa hukum berubat? Sunat. Tak salah juga kat dia. Yang kedua, yang tadi macam dalam kitab kita, jika dia boleh bersabar, afdal jangan pergi hospital, duduk rumah. Sabar. Tapi sabar, jangan duduk sabar-sabar semayang tak. Duduk sabar aduh, kenapa tak semayang? Sebab sakit. Itu tak boleh sabar lah tu, pergi hospital. Jika dia boleh sabar dan ibadah dia, kewajipan dia boleh buat macam biasa, dia boleh sabar, maka afdalnya adalah jangan pergi hospital, jangan berubat. Tapi kalau dia tak mampu untuk tahan sabar tadi, kesakitan tadi, sunat dia pergi berubat. Itu nombor 2, itulah kitab kita. Yang pertama tadi tidak, secara umum kalau berubat itu sunat. Sebab Nabi buat sunnah. Sunat dan sunnah.
Jadi dua pendapat lah. Yang ketiga, kalau mereka tak mampu untuk tawakal, dia lebih kurang sama macam nombor satu juga sebenarnya. Dia sama macam nombor dua juga. Berubat hukumnya harus, tapi bagi mereka yang hanya mampu bersabar. Tapi kalau tak mampu bersabar, maka sunat berubat. Tawakal. Yang dua je lah. Yang dua dengan tiga ni sama sebenarnya. Ada dua pendapat. Yang pertama, sunat. Berubat hukumnya sunat. Pergi hospital sunat. Sakit kanser pergi kemoterapi sunat. Tu lah, senang je. Apa lagi ubat yang ada? Kemoterapi tu makan racun. Tak apalah, sunat. Itulah perubatan yang ada. Kalau ada penyakit apa, vaksin sunat. Umum. Kan? Kalau kata kalau tak kena vaksin ni kena penyakit, sunat. Umum. Pendapat kedua lah kita kata, ini yang mu'tamad. Yang tadi tu pendapat ulama lain, tapi ada khilaf lah. Yang kedua kata ini, jika dapat tahan, kalau kena COVID, mati-mati lah. Kalau sakit aku boleh tahan lah. Berapa hari je, 10 hari dia matang, elok balik, tahan lah, sabar sikit. Jangan pergi ubat, kalau boleh tahan. Jika tak boleh tahan, maka sunat berubat juga. Okey, kedua. Sebab takut-takut kata, takkanlah macam tu hukumnya. Saya pernah dengar hukum dia sunat kita berubat ni. Kita pergi hospital bila sakit, hukumnya sunat. Takut dia pernah dengar macam tu. Kalau pernah dengar macam tu, betul juga. Itu pendapat yang kedua, tapi itu bukan pendapat mu'tamad. Mu'tamad macam tadi dalam kitab kita. Jadi tak bolehlah kita nak paksa orang pergi berubat. Sepatutnya tak boleh. Patutnya tak boleh paksa-paksa orang berubat. Dia tak nak. Sebab dia sanggup tahan kan. Dia sanggup tahan. Jadi orang, ada tak orang kata pergi hospital tu wajib, maka dia telah buat hukum sendiri. Tak boleh, dah sakit kena pergi hospital, wajib pergi hospital. Kalau kita tak berusaha, macam mana Allah nak sembuhkan? Itu tak apalah dia sebut-sebut tu. Cuma dia kata wajib pergi. Ni duduk rumah, lepas tu nak tunggu sihat. Mana boleh? Kalau sakit wajib berubat. Tak ada ulama kata wajib. Dia lah kot ulama tu. Dia lah mengaku ulama. Tak ada ulama kata wajib. Dua je ulama kata. Yang pertama sunat. Bila sebut sunat, tak buat pun tak apa. Tak pergi hospital pun tak apa. Yang kedua kata yang tadi lah, jika mampu tahan, afdal dia jangan pergi. Kalau tak mampu, pergi. Itu je dia. Selain daripada tu, wajib berubat. Tak ada haram berubat pun tak ada. Ni semua ni, doktor-doktor hospital ni semua Freemason punya. Lagi tak ada. Semua haram pergi berubat. Itu pun tak ada. Ataupun sakit wajib pergi hospital, kalau tak pergi berdosa. Pun tak ada. Tak. Yang ada sunat. Okey. Jadi sebab apa jika tak mampu nak tahan tu disunatkan untuk pergi. Tak mampu nak tahan kesakitan, disunatkan ataupun afdal pergilah berubat. Dah tak mampu nak tahan kan. Kenapa? Kerana makruh hukumnya mengeluh-ngeluh. Macam mengeluh, aduh sakit, hukum makruh tu. Jangan kalau boleh. Macam mana kita nak hilangkan makruh? Tak haram cakap aduh sakitnya lutut, aduh sakit kepala, aduh. Kalau nak bagi tahu aku sakit kepala, itu bukan mengeluh. Yang mengeluh ni tak ada apa pun. Aduh. Makan ubat dah ubat, tapi aduh hukum makruh. Macam mana nak hilangkan makruh tu? Itulah kena pergilah berubat bagi hilang supaya makruh tu hilang. Jadi mengeluh-ngeluh, bermasam muka, mengerang-ngerang, mengadu tentang kesihatan, ada. Dia sakit, kita jumpa dia tak ada cerita lain, cerita sakit dia je. Macamlah dia seorang sakit, orang yang tak sakit. Ada orang macam ni. Bila kita jumpa dia, ceritalah lama tak jumpa ni, cerita aku sakit, ada kecil manis, ada itu, ada bergaduh, sakit, cerita sakit dia. Hukumnya makruh mencerita tentang perihal kesakitannya. Sebab itu adalah tanda tidak redha. Tak tuduh dia tak redha, tanda tidak redha. Maka bagi mengelakkan dia duduk mengadu-ngadu, disunatkan berubat. Kerana dia tak dapat sabar. Boleh ke kalau orang yang nak meninggalkan berubat, tak nak berubat, tak nak pergi hospital? Boleh. Mereka ni biasanya golongan yang kuat penyerahannya kepada Allah dan kuat bersabar. Ada. Kita tak boleh marah dia. Tak boleh. Sepatutnya orang tak inject ni vaksin, tak boleh marah. Patut beri pilihan. Sebab memang pilihan pun tak boleh, patutnya tak boleh paksa. Sebab dia boleh bersabar, dia sanggup bersabar dan dia tak nak. Dia kata kalau tak berubat, macam mana nak sembuh? Kalau orang kata gitu, kena juga. Kalau tidak, kalau tak berubat memang takkan sembuh. Siapa kata gitu kena ngaji tauhid balik. Yang menyembuhkan tu ubat ke Allah? Ataupun yang menyembuhkan Allah apabila makan ubat.
kalau tak makan ubat Allah tak boleh sembuhkan. Gitu ke? Kalau fahamnya gitu, mesti makan ubat baru sembuh. Memanglah Allah menyembuhkan, tapi kena makan ubat. Kejap. Ni biasa orang cakap itu kan. Mestilah kena makan, mestilah dah sakit makan ubatlah baru Allah sembuhkan. Tak apalah. Allah Maha Penyembuh. Aku doa je lah kat Allah. Mana boleh? Kejap. Bahaya tu. Mana boleh? Tak makan ubat macam mana Allah nak sembuhkan? Bahaya ayat tu. Dia kata, kalau Allah nak sembuhkan, mesti kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, Allah tak boleh sembuhkan. Allah tak kuasa ke sembuhkan tanpa makan ubat? Itu kena mengaji akidah balik. Bahaya dia tu. Ayat dia tu. Jadi dia sanggup bersabar dan dia kata Allah Maha menyembuh. Maka apa masalahnya? Tak ada masalah pun. Jadi orang-orang yang kuat penyerahannya pada Allah, dia akan meninggalkan berubat. Anak-anak dia demam, dia tak mau pergi pun. Saya dengar cerita dekat Mesra ni ada tok guru seorang tu. Dengar cerita, saya tak kenal sangat pun. Tak pernah jumpa pun orang cerita. Orang Mesra tahulah. Salah ke? Tak salah. Anak dia tak pergi, dia pun tak pergi. Bila time semayang rapat-rapat sampai datang polis buat rush, tu buat lain. Cuma nak bagi tahu salah ke? Dari sudut tak nak berubat. Minum air tawar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minum. Saya takkan minum air tawar gitu boleh sembuh. Ngaji akidah balik. Kita nak kata kena makan Panadol baru sembuh, kita punya pasal, no problem. Dia panggil maqam asbab musabab. Kita ada sebab musabab. Sebab makan maka sembuh. Itu maqam kita. Itu kita orang awam, no problem. Tapi jangan kata orang yang minum air je, bismillah. Gok. Sembuh. Jangan duk buat menyanyi tu. Oh, sedap jual air liur je. Baca puh tiup gitu, sembuh. Mana ada mengarut aja. Jangan kata gitu. Tak boleh kata gitu. Sebab tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun kalau itu dikira usaha lah juga tu. Usaha untuk berdoa sebagainya. Jadi kita pun kadang-kadang kita kata apa benda, kesian kat anak tu. Tak buat pergi hospital. Ayah dia, mak dia ingat boleh tahan ke? Hancur hati tengok anak tu sakit tau. Kalau bayi ke? Sabar. Betul. Kalau kita kata macam mana budak tu nak sembuh, bayi nak sembuh, tak buat pergi hospital. Duduk baca doa. Hati-hati ya, ayat tu, mulut tu hati-hati. Ngaji akidah balik. Maka beramallah ikut tahap masing-masing. Kita tahap apa? Tahap asbab musabab. Haus kita ingat Allah, tak ada masalah. Bila sakit, ingat Allah. Bukan ingat ubat, bukan ingat hospital, bukan ingat doktor. Sebab bila kita haus, kita ingat Allah. Bila kita lapar, kita ingat Allah. Tapi bila kita lapar, kita ingat benda. Nasi biryani yang kita lapar. Maka makam tu makam kita, makam asbab musabab dia tu. Lapar, ingat nasi. Lapar, ingat nasi. Jadi kita makan nasi, kenyang. Itulah makam kita, tak salah pun. Maka bila sakit, ingat doktor, ingat hospital. Ini tak, bila lapar, ingat nasi. Bila hilang dahaga, yang memberikan hilangnya dahaga bukannya air, Allah yang bagi. Habis Allah nak bagi pun kenalah minum air baru Allah bagi. Kalau macam tu, ngaji akidah balik. Ngaji akidah balik. Jadi tak ada masalah kalau tak nak berubat. Sebab tu kan makruh bagi kita untuk paksa orang makan minum ketika sakit. Makruh tu. Biasa anak-anak suruh mak ayah dia kan, dia paksa. Dia kata, dia macam maksa, makanlah ubat ni. Dia kata, makan ubat. Tak makan ubat macam mana nak sembuh? Orang tak mau makan. Ataupun kalau bukan makan ubat pun makan nasi. Ataupun makan bubur, ataupun minum air. Kenalah makan bubur, minum, makan bubur. Dia paksa orang sakit tu. Makruh hukumnya. Nabi ada larang dalam satu hadis, la tukrihu mardakum ala ta'ami wasyarabi fa innallaha yut'imuhum wa yashqihim. Nabi larang, janganlah kalian paksa orang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum atas mereka ketika mereka sakit. Makruh hukumnya paksa. Tapi saya perhati dekat hospital, tak ada masalah sebut. Jangan akidah. Sebab yang memberi yang membasahkan adalah Allah, bukan air. Yang kalau jangan main kat api tu, nanti terbakar.
Itu adat cakap tak ada masalah. Adat cakap tak ada masalah. Cuma jangan pegang gitulah. Jadi makruh lah. Hukumnya paksa. Kalau tak makan macam nak sembuh? Kalau Allah nak bagi sembuh, tak makan pun sembuh. Nabi Ayub sembuh elok gitu aja. Bukan mukjizat. Bukan. Kalau mukjizat memang mukjizat. Bukan mukjizat, dia sakit. Sakit apa mukjizat? Dia sakit, sembuh. Elok-elok lah sembuh. Dan sembuh kerana Allah yang bagi sembuh, bukan makan ubat. Kalau nak makan ubat, silakan. Tak nak makan ubat, silakan. Kalau tak nak makan ubat, satu syarat, wajib redha dan sabar dan redha. Kalau tak nak makan ubat. Kalau tak boleh sabar dan redha, sunat makan ubat. Oh, tak nak makan ubat juga, sedangkan dia tak nak terima dan redha, dia tak nak redha, dia tak nak sabar dan redha, tapi tak nak makan ubat juga. Degil ni. Patutnya tak boleh sabar dan tak boleh nak redha dengan penyakit itu, sunat makan ubat. Dia tak nak makan ubat tapi tak sabar, tak redha, hukum makruh. Hukumnya makruh. Jadi apabila badan kita sakit tu kita serius lah, sakit serius, dia akan hilang selera makan. Memang gitu. Kerana badan kita terpaksa menumpukan untuk melawan penyakit tadi tu, penyakit yang masuk tu. Maka sistem fungsi perut deactivate sementara. Kerana tumpuan badan kita untuk serang penyakit tu. Mudah kata gitulah, supaya penyakit tu keluar. Jadi sebab tu tak lalu makan. Dan memang tak boleh telan pun. Jadi jangan paksa. Jika paksa makan juga, dia akan membebankan badan. Dia akan mencederakan emosi, melambatkan proses penyembuhan. Sebenarnya sakit tak makan tu yang bagus. Maksud tak makan tu tak makan macam paksa tu. Makan ni mana boleh? Boleh minum air? Boleh. Tengok satu gelas air boleh. Satu gelas air boleh. Tengok segelas. Dua belas gelas. Dua legok dua gelas. Oh tak boleh segelas je. Segelas saja. Makan satu suap boleh. Boleh makan satu suap. Makan satu suap. Dua dah tak boleh. Satu suap je. Itu yang terbaik. Tak boleh makan langsung, tak payah makan. Tak payah makan. Sebab badan tu sedang melawan. Kita pula cederakan kita punya emosi dengan paksa suruh pelan, tak boleh telan. Lagilah. Jadi sebab tu ketika sakit ni, makan yang terbaik adalah makanan yang jenis hilang di lidah. Sebab makan tak payah telan, dia hilang di lidah. Telan tapi dia hilang kat lidah, macam mudah dicerna tu, macam madu ke, buah-buahan itu kan. Makan itu. Jangan makan yang berat-berat. Kalau tak, tapi ada orang lagi sakit, lagi makan kuat. Yang tu makan. Yang tu makan. Lagi sakit lagi dia. Tak sakit satu pinggan, sakit 3 pinggan. Yang tu makanlah, nak makan pun. Yang itu. Cuma saya nak bagi tahu tu je lah. Pelik kita baca dalam kitab kita ni. Kerana dia kata tak wajib untuk berubat untuk pergi doktor. Ya, tak wajib. Malah hukumnya harus saja berubat. Dan Allah yang memberi mereka makan dengan maksud sumber dalam badan kita, otot-otot kita ni, organ-organ hati dan sebagainya mengeluarkan enzim-enzim, asid amino ke, lemak terurai ke, dia buat keluar habis. Semua untuk melawan penyakit tu. Sebab tu orang sakit dia akan kurus. Sebab apa dia kurus? Bukan sebab dia tak makan. Bukan dia sebab dia tak makan dia kurus. Sebab itulah, lemak dia mencair. Lepas tu banyak lemak dia mencair sebab nak lawan tadi tu. Jadi itulah makanan dia kiranya. Jadi jangan paksa. Baik, kesimpulannya yang terakhir bab berubat ni habis dah. Yang kesimpulannya, jika sakit, pendapat pertama sunat berubat. Tapi itu bukan muktamad. Dalam kitab dia kata pendapat muktamad, iaitu jika mampu sabar dan redha, maka sunat jangan pergi jumpa doktor. Sabar aja, doa sahaja. Jika tak mampu untuk tahan sakit tu, malah kalau tak pergi jumpa doktor menyebabkan mulut keluar aduh-aduh ke apa ke, mengeluh sebagainya, sunat berubat. Habis. Dan haram berubat dengan sesuatu yang haram. Tak boleh, haram. Haram berubat dengan sesuatu yang haram, seperti segala najis. Melainkan apabila tiada afiat, melainkan dengan najis ini umpamanya daripada, maka harus. Tapi yang lain daripada arak, maka dimaaf. Gitu. Gini, berubat, haram berubat dengan yang haram. Jika perkara tu haram, dengan saya masa dululah, tahun 80-an dulu, dekat Kelantan ada apa nama ni,
Sami itulah yang dekat yang tidur ada, duduk ada tu kan, belah-belah sana tu. Ada seorang ni kat tempat saya mengaji dulu Kota Baru tu, dari kampung tu, anak dia sakit lelah. Bila sampai lelah tu, Allah, dia kata tak mampu dia nak tengok anak dia. Bayi lagi. Bayi mungkin 5-6 bulan kot macam tu. Bunyi tak boleh tengok, nak buat apa? Tak boleh buat apa dah. Pergi cari doktor. Akhir sekali macam mana nak buat pakai alat-alat semua dah tak boleh. Time mari dia punya sakit, dia punya lelah tu, tak mampu nak tengok. Tak mampu mak ayah nak tengok. Pergi berobat. Lepas tu ada dah banyak tempat tak jadi. Perubatan ni tak jadi, homopati semua tak jadi. Lepas tu ada orang kata pergi kat situ lah. Cari sama ada yang baring. Cari yang baringnya, jumpa yang penjaga tu. Dia panggil Tok Sami lah. Tok Sami yang jaga kan, pakai baju kuning. Dia pergi nak berobat ni, kata anak terpaksa pergi. Dia kata terpaksa, sedangkan itu haram tu. Pertama, tapi tak apalah, kita tengok dia buat macam mana. Belum tentu haram kan. Kalau dia kata ambil Panadol ni makan, tak haram lah kan. Tak tahu lagi. Walaupun dia tu penjaga, yang haram tu dia sembah, kita bukan lagi sembah. Tak ada masalah dari sudut tu. Dia tanya, dia kata, boleh, mari. Dia buat gini, tiup sikit, dia baca apa tak tahulah. Okey, ubatnya adalah anak tikus yang baru lahir. Jenuh nak bela tikus. Makan dia tu hidup-hidup. Tak tahu? Hidup-hidup haram kan, mana boleh. Sembelih tikus pun tak boleh makan. Dia makan hidup-hidup. Dah lah budak kecil. Dia kata, ni cerita ni telah berlaku baru dia cerita. Dia ni kesian sangat kat anak dia ni. Buat juga. Rupanya tikus bila lahir kecil je rupanya. Dia cepat besar, tapi lahir kecil. Memang muat mulut budak tu. Dolok, nak termuntah budak tu, keluar ekor sikit. Dolok. Nak cerita apa? Dia nak cerita konon-konon bagus, lepas tu sembuh. Tu nak cerita tu. Tapi tetap juga perkara tu haram. Tak boleh berubat benda haram. Tak boleh. Kecuali tak ada ubat lain selain pada ubat itu sahaja. Usaha dulu. Ubat itu tu masuk ubat yang haram tu. Dah tak ada yang lain, maka barulah boleh pakai najis untuk berubat. Tapi dia kata pula, maka harus yang lain daripada arak. Kecuali arak. Arak tak boleh. Walaupun kata berobat semua ubat tak boleh pakai, ya boleh kena minum arak. Arak ni banyak ni campur dengan air, campur. Tapi masuk arak kan, tetap tak boleh juga. Tu dia kata, maka harus yang lain daripada arak. Arak pun najis, arak tak boleh. Sebab apa arak tak boleh? Sebab ada tegahan khusus tak boleh berubat dengan arak. Tapi najis yang lain tak ada tegahan khusus, dia umum aja. Tak boleh berubat dengan najis kecuali dalam keadaan masyaqqah darurat, baru boleh. Sebab bila Allah turunkan penyakit, maka Allah akan turunkan ubatnya sekali. Maka berubatlah. Tapi wala tatadawu biharam, jangan berubat dengan perkara yang haram. Tak boleh punya haram. Kecuali memang tak ada lah. Kenapa ada hukum boleh berubat dengan najis juga dengan benda haram? Jika tak ada yang halal, kenapa ada hukum itu? Kerana pernah berlaku zaman Nabi. Pernah berlaku zaman Nabi, seorang Badui ni dia sakit apa? Sakit perut, kembur perut macam tu lah lebih kurang. Kemudian Nabi suruh ambil air kencing unta, campur dengan susu dan minum, sebab dia tak tahan kembur perut. Nabi suruh. Itu yang Pak Arab ada buat tu. Pak Arab tipu kita lah, tipu orang ni. Ni sunnah. Kata, apa benda warna kuning air ni? Beli botol. Dah lah air kencing pun dia berjual tu. Sunnah. Sebab apa? Nabi ada suruh minum air kencing unta. Dia ambil gitu aja. Ada kawan ni pun pergi gok beliok macam mata. Tengok YouTube. Saya tak tengok direct, tengok YouTube. InsyaAllah saya nak pergi ni dalam bulan panas. Nak pergi tengok orang minum air kencing unta, insyaAllah. Tak pernah tengok lagi. Tengok dalam YouTube pun kembang tekak ni rasa. Allah, kena tipu dengan Pak Arab orang kata. Sunnah. Ada hadis memang pun. Tapi bila kita kaji balik, rupanya campur air kecil unta dengan susu. Dan air kecil unta sikit sangat. Mudah kata satu gelas tu mungkin satu sudu je kot air kecil unta tu.
Mata buatlah kajian kenapa. Tak tahulah, katanya ada kalsium tinggi lah kecil unta. Tak tahu lah, buat kajian kenapa boleh. Poin dekat sini, bila tak ada ubat-ubatan yang halal, boleh pakai yang haram. Itu je poin dia. Sebab Nabi pernah suruh. Kecuali arak tak boleh sebab ada tegahan khusus. Tak boleh. Tegahan khusus, tak boleh pakai arak. Jadi arak tak ada lah. Kenapa ni minum arak ni? Kenapa buah arak ni dalam makanan ke apa ni? Oh, nak berubat. Oh, tak ada. Tapi kalau lain ada, tak apa, boleh pakai. Dengan syarat macam dulu kan, orang dulu dia tak tahu yang injek insulin tu. Semua buat pada babi dulu. Tak tahulah, rasa tak lama, rasa baru 10-20 tahun je baru lembu. Sebelum ni semua 30 rasanya lah, tengoklah balik 30 tahun lepas kot, semua baru 30 ke 20 tahun lepas. Rasanya yang bukan babi ni baru sangat. Yang pakai lembu ni baru sangat, mungkin 10 tahun kot. Sebelum tu semua babi. Boleh ke jika tak ada ubat lain? Boleh. Tu yang nak pergi Mekah dulu kan kena injek. Semua babi tu. Semua yang haram dia buat daripada panjang cerita bab vaksin ni. Dia nak ternak virus tu, nak ternak kita panggil, dia kena pakai. Kenapa yang dia pakai tu benda haram? Tali pusat lah, apalah macam bab tu lah. Cuma last sekali haram. Tapi boleh ke? Orang dulu semua nak pergi Mekah, nak pergi haji, semua injek benda haram tu. Tapi boleh ke? Tak boleh buat apa sebab tak ada ubat yang lain. Jika betul begitu, maka tak ada masalah. Tapi sekarang dah okey lah. Kita dulu. Okey, dan okey, berubat dengan najis boleh jika tak ada dah ubat yang halal. Kecuali arak, tak ada yang halal pun, hanya arak je mujarab, tetap tak boleh juga. Arak je. Dan kepala segala ubat, kepala segala ubat itu madu lebah. Madu lebah. Madu lebah. Lebah ni bukan masuk lebah-lebah tu aja, termasuk juga kelulut tu. Jenis-jenis tu lah. Jenis tu lah. Madu lebah, sebab kelulut tu orang panggil lebah kelulut. Lebah jugalah. Barang apa penyakit seperti barang yang di dalam hadis. Ada sebut dalam hadis tapi dia tak keluarkan hadis tu. Hadis mana yang menyebut madu adalah ubat kepala ataupun yang penyembuh terbesar. Apa penyakit dengan madu. Cuma tengok juga silat-silat kalau kecil manis kena dengan madu, naik kecil manis tu. Dia bukan sekadar madu apa, dia adalah obat. Nabi sebut, Nabi kata madu tu bagus. Sakit apa? Kanser, gong minum gitu. Sakit apa? Sakit kepala, gong. Apa sakit apa ni? Sesama, gong. Try kuat tak jadi. Bukan maksud tu. Tapi iyalah, madu adalah kepala istilahnya, punca segala ubat. Cuma dia ada campuran dia. Ni bawah dia bagi beberapa tu. Maka jika dimakan ikan dan madu, maka terang mata. Dia kena campur madu dengan ikan. Kalau jenis apa, mata tu kabur ke apa ke, boleh amalkan madu dengan ikan. Makan sekali. Jangan makan ikan lepas tu makan madu. Jangan gitu. Makan sekali madu ikan. Dan madu dan ikan tu adalah pula sukatannya. Yang tu tak disebut lah dalam ni. Kena cari je. Memang ada pun. Ada. Banyak dalam kitab-kitab. Carilah. Ada campuran dia. Ikan pula, ikan apa? Salmon. Ikan apa yang nak campur dengan madu ni? Macam mana cara makan? Semua ada. Itu kena mengaji lah. Mengaji kitab dia. Macam tu juga, maka terang mata. Maksudnya untuk penyakit mata kabut ni. Dan jika makan madu yang dicampur dengan minyak zaitun dan air oleh orang sakit, niscaya afiat. Madu campur minyak zaitun, campur air. Nisbahnya pun ada juga. Saya tak tahu, saya bukan ahli perubatan, tapi adalah nisbahnya. Contohnya madu 1 sudu, minyak zaitun 2 sudu, air 1 gelas. Adalah. Saya tak tahu. Saya tak belajar awal tu. Tapi ada lah. Dia tak boleh aku sakit macam demam sakit demam, minum gitu je madu. Tak boleh. Minum macam tu je telan, lain khasiatnya. Campur dengan air, lain khasiatnya. Campur dengan air 2 sudu, lain khasiat. 1 sudu, lain khasiat. Campur dengan air, tunggu 1 malam, lepas tu esok pagi minum, lain khasiat. Tu kena ngaji lah. Kena tanya lah ahli dia.
Bukan, tapi madu adalah kepala segala ubat. Cuma nak campur apa tu kena try and error. Try and error buat lah. Cuba lah tu. Buat ni tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Tu kalau nak try and error tak payah. Kitab ulama ada. Baca kitab ulama, dia dah sebut satu-satu dah. Minum sebelum tidur. Begini khasiatnya. Kalau sakit gini-gini. Minum bangun tidur perut kosong begini. Ada pula yang kena perut penuh baru boleh makan, baru jadi. Macam-macam ada. Dan pula bila sebut madu, tengok pula sakit macam ni madu kena tualang. Kalau macam ni madu kena Yaman, macam tu. Dia ada pula lain pula. Macam ni madu kelulut. Macam ni ada lah yang orang duk kaji. Contohnya di antara ni saluran pernafasan, hidung masuk ke dalam mulut sampai ke tekak, sampai ke bawah ni, sampai ke paru-paru, madu kelulut. Madu tualang tak jadi. Madu tualang lain pula khasiatnya. Itu campuran lagi pula. Jadi bukan semudah ambil togok gitu. Bukan semudah itu. Minum setiap hari ada khasiatnya yang lain. Minum 2 hari sekali khasiat lain. Minum setiap berapa jam ada lagi khasiat lain. Bergantung pada penyakit dia tu. Okey. Madu. Okey. Dan jika hendak membasuh, habis dah bab tadi. Habis. Bab lain pula. Dan jika hendak membasuh akan bejana. Kembali balik bab najis tadi pula. Nak basuh bejana. Bejana ni bejana yang luas mulutnya. Dia punya luas. Seperti belanga. Dan periuk dan buyung. Luas. Besar. Periuk kita tu lah. Maka macam mana nak basuh kalau dalam tu ada najis? Maka dihilangkan akan ain najis itu. Maka dihilangkan akan ain najis itu. Mula buang dulu kalau ada najis dalam tu. Kalau dalam tempayan, dalam buyung, periuk, ataupun belanga, ataupun kuali, kan luas kan mulut dia. Kuali tu luas sangat tak? Jadi ada najis dalam tu, ataupun kotor lah tu, macam mana nak basuh? Dia ajar cara basuh. Maka dihilang akan ain najis itu. Buang najis dulu. Kemudian dibubuh akan air di dalamnya, buah air dalam tu. Dan digosok akan dia, gosok. Nak hilangkan sifat lah pula, tadi hilang ain. Maka dibuang akan air itu. Lepas dah tu dibuang akan air itu, kemudian dijirus akan dia dengan air, atau dijirus akan dia dengan air, atau dibubuh air di dalamnya, maka dipusing akan dia hingga rata bejana itu, maka dituang buang akan dia. Orang nak ajar cara cuci. Periuk pun dia ajar. Periuk tu besar, ada najis dalam tu. Pertama buang dulu najis tu. Buang najis tu dah buang. Lepas pada tu pastilah ada sifat, bau, warna, rasa mestilah ada lagi. Bau buang dia punya najis saja. Kemudian masukkan air. Dia nak cerita ni bertakung. Kan bila masuk air kan bertakung. Dia nak cerita pasal bertakung ni. Bila air tu bertakung, tak apalah gosok. Bila gosok, lepas dah gosok semua dah, buang air, dijirus, dibuang air. Maka dibuang air tu, kemudian dijirus. Jirus balik, jirus je. Jirus macam tu. Maka kalau kita nak fikir, bila kita jirus macam tu, kan dia bertakung. Bila takung, suci ke tak suci? Suci lah. Kemudian dia kata, dipusing-pusing, maksud digolek-golek gitu, tuang. Maka suci. Kat sini point dia nak cerita kat sini, kenapa tak kala nak basuh periuk pun ajar dalam kitab? Bukan. Kau tahu periuk, kemudian ada najis dalam tu. Bila kita buang najis tu, masih lagi ada kesan-kesan dia kan. Bila kita masukkan air kena najis. Bila air kena najis tu hilang. Tapi air tu air mutan najis lah. Air mutan najis tu akan kena semua lah di dinding-dinding periuk tu. Kemudian kita tuang. Bila kita buang, kan ada masih lagi kesan-kesan dia. Maka kita tuang air lagi. Tuang air, kena mutan najis lagi, jadi air mutan najis lagi. Lepas tu kita buang mutan najis juga. Akhir sekali bila nak ambil basuh periuk? Maka kalau kita fikir logik kita, ambil periuk, terbalik kan, jigu ke bawah. Barulah air tu mengalir. Kita tak perlu buat macam tu. Nak buat macam tu pun boleh. Sebab nanti bertakung. Kalau kita terbalik kan, jigu ke bawah air, bawah air tu tak bertakung. Bila air tak bertakung, najis tu, mutan najis tadi semua hilang lah. Jadi kalau bertakung nanti takut bila nak selesai suci. Sebab bila ada najis, masuk air, buang. Masuk air, buang. Masuk air, kena mutan najis juga, buang. Kena juga balik. Bila nak selesai? Selesai dia kata. Tu dia nak beritahu. Selesai juga. Jangan fikir akal kita ni. Kita contoh
Dia kena faham lah bab cuci najis. Kalau tak faham bab cuci najis, yang ni lagi tak faham. Okey, ada najis tu, ambil, buang. Kemudian masukkan air. Jadi bertakung. Air tadi kena najis. Bila air kena najis, air tu nama mutanajis. Maka mutanajis elok-elok sikit jadi banyak sebab mengalir air semua kena. Kemudian dia jiru air. Bila dia buang air, masih lagi ada kesan mutanajis air tadi. Dia masuk air baru pula. Masuk air baru tu kena je air mutanajis yang ada tadi, bekas-bekas tadi tu, maka dia jadi mutanajis balik. Lepas tu masuk balik, tuang balik. Masih lagi ada air mutanajis. Masuk air baru. Air baru tu kena mutanajis, jadi mutanajis balik. Bila nak settle dah? Kalau fikir salah faham lah. Salah faham tu. Jadi last sekali ambil, jiru kat bawah. Baru clear dia kata. Tidak, tak payah macam tu. Lepas dah buang air, lagi tak kata. Lepas dah buang air, masuk air kali pertama, yang itu mutanajis betul. Lepas dah basuh, gosok apa semua, buang, masuk air lain. Bila masuk air lain, walaupun air itu kena kesan-kesan tadi, tapi air itu tak berubah, maka tempat itu suci, air itu jadi mustakmal. Tu nak cerita. Inilah kaedah mesin basuh. Dan inilah kaedah kita koma mulut. Kalau contoh mulut kita ada najis, contoh ada darah, macam mana kita cara nak koma? Kalau fikir logik kita, ludah tu, lepas tu kita pun ambil air boleh balik. Bila bubuh, kena mutan najis tu, dia jadi air mutan najis, kita buang. Kita buang air. Bila kita buang air, ada lagi kesan kan? Air sikit-sikit, masuk air baru. Air baru tu kena mutan najis, air yang sikit mutan najis jadi mutan najis juga. Komo-komo, buang lagi, masuk baru. Bila nak settle dah? Sama lah juga. Bila kali pertama tu betul mutan najis, kita dah buang. Masuk yang kedua, walaupun kena air kesan-kesan mutan najis tadi, air mutan najis tadi, tapi bila kena air tu tak berubah, maka air tu jadi mustakmal. Lepas buang, selesai. Mulut. Macam tu juga mesin basuh. Mesin basuh ada najis dalam tu. Katalah anak punya air kencing ke apa ke, masuk air ke atas, masuk air dengan sabun, memang jadi mutan najis. Kemudian bila dah basuh dah pusing, air keluar. Lepas tu dia spin. Dia spin kan. Lepas tu masuk pula air yang kedua. Masuk air yang kedua tu, contoh basahan yang kedua tadi tu, masih air tu masih lagi mutan najis. Sebab yang first tadi mutan najis, yang kedua kena kita anggap mutan najis juga. Air kedua masuk, pusing dia keluar. Yang ketiga pula masuk, iaitu mutlak dah. Masuk suci, tak ada masalah macam basuh. Kalau pakai tak ada masalah. Samalah kaedah. Tu yang dia kata, takkanlah nak ajar cara cuci periuk. Kita boleh kiaskan kat yang lain. Atau dia kata, kalau tak nak buat macam tu boleh juga. Macam mana nak buat? Atau diselam akan dia ke dalam air yang banyak. Ni tak ada kerja ni. Pergi kat air banyak, bila sebut banyak lebih dua qalah. Kemudian daripada hilang akan ain najis itu, dan dimasuk air ke dalamnya serta didiam akan dia di dalamnya sekira-kira berhubung air itu hingga rata berjana itu, maka suci je. Kalau nak menyusahkan diri sendiri boleh juga. Dia kata elok periuk tadi dah basuh dah semua, dah buang najis semua. Lepas dah buang najis semua, cari tempat yang lebih dua qullah, sungai ke kolam masjid ke. Ambil periuk tadi, rendam terus, gosok je turun tu, biar dah semua kena agak-agak semua dah, angkat. Kalau nak menyusahkan diri, silakan lah. Silakan, boleh. Maka suci ia. Sedangkan tak perlu macam tu. Kali pertama buang najis, kali kedua masuk air tu mutan najis, kita menyaku, gosok-gosok, buang air, masuk sekali lagi air tu tak berubah yang kita masuk tu, maka suci tempat dia. Dan jika bejana yang sempit mulutnya, seperti balang air. Apa maksud balang air? Balang air dan botol air serbat, air sirap, air serbat. Orang dulu panggil air serbat. Halia ke apa air serbat? Serbat halia kan? Air serbat ni macam air sirap. Air lah, air apa-apa lah. Jadi botol air. Jadi ada botol air, cuba tengok botol air panjang. Lepas tu kan mulut dia sempit. Cerita mulut sempit. Dan dalam tu ada najis. Macam mana nak cuci? Yang tadi mulut besar. Lepas tu dia kata tadi. Dan hendaklah membasuh akan bejana yang luas mulutnya. Ya, ni mulut sempit. Macam air botol tu lah. Ya. Ataupun ni ibrik. Bawah tu ibrik. Ibrik ni cegek. Kendi, tekor. Kan? Ibrik tu. Ibrik ni
ada masuk air kau ni, lepas tu ada muncung gitu. Betul lah. Yang masa dulu kenduri kahwin dulu, basuh pakai tu, basuh tangan nak makan. Sekarang tak. Sekarang pergi cari mana tu basuh tangan. Basuh tangan kan. Dulu tak. Dulu yang tu. Saya ingat lama dah. Tak laku dah benda tu. Oh, memang nostalgia sungguh benda tu. Dia bulat, lepas tu dalam bulat, lepas tu ada lubang-lubang, lepas tu ada apa benda tu? Ibrik dia panggil. Dia ada masuk air kat tengah, lepas tu dia ada apa? Muncung dia. Muncung tu halus kan? Itu ibrik. Itu ibrik. Samalah kaedah dengan botol air. Okay? Kalau dalam tu ada najis, nak buat macam mana? Dalam keadaan mulut dia tu sempit. Mulut tu sempit. Maka zahir daripada perkataan Syekh Hussein Rashidi dan Syekh Jamal di dalam Hasyiah Nazam Ibnu Imad, itu tiada suci mutlaqan dengan dibasuh akan dia seperti ibrik. Tak boleh suci kalau ada najis dalam tu. Contoh botol air, dalam tu ada najis. Takkan boleh suci dia kata gitu. Pelik lah kita dengar apa pelik lah. Dalam tu ada najis. Basuh botol air. Buah air, kocok-kocok, buang, kan boleh je. Kenapa pula tak suci? Tiada suci mutlaqan. Kenapa? Tengok Dia kata pendapat dia. Tapi dia tak berani. Dia tak berani nak kata itulah yang paling tepat. Tapi kalau ikut pendapat dia, itulah tak boleh suci. Kalau ada najis dalam tu memang tak boleh suci mutlaqan. Tak tahu kenapa dia kata gitu. Tapi dia kata apa? Maka lihat olehmu akan dia jika kamu itu alim. Erti kitab Arab. Kalau pandai baca kitab Arab, kalau alim tu pandai lah baca kitab Arab, pergilah cari kitab Arab. Dia suruh kita cari kitab Arab pula. Mudah-mudahan dapat akan yang betul. Mudah-mudahan dapat yang betul. Sebab aku pun tak yakin sangat ni, tapi ikut pendapat aku ni mudah-mudahan dapat akan yang betul dengan baik faham daripada ibarat keduanya, daripada ibarat-ibarat nas-nas ataupun perkataan-perkataan ayat-ayat, perenggan-perenggan yang ada dalam kitab Arab yang aku dah baca dah pun. Takut aku salah faham. Kalau kamu pandai, bacalah. Dia kata daripada ibarat keduanya supaya tidak jadi binasa oleh segala bejana kecil mulanya. Kalau lah ikut pendapat aku ni, habis yang bejana ataupun botol air yang semua mulut kecil ni, semua tak boleh pakai kan? Binasa kan? Semua tak boleh pakai. Kan bazir. Mudah-mudahan aku ni salah lah. Kalau kau pandai, pergilah cari kitab Arab. Kata. Ya? Supaya tidak jadi binasa oleh segala bejana yang kecil mulutnya. Supaya tak lambazir. Kenapa ni? Banyak sangat botol air ni. Tak boleh basuh. Dalam tu ada najis pula. Kalau setakat kita buah air, tak najis tak apa. Tiba ada najis pula. Ada darah tu masuk. Tak boleh cuci lah. Kenapa? Mulut kecil. Mulut kecil. Kan bazir. Dia kata. Kalau kau tahu kitab Arab, pergi cari. Dia kata. Atau di dalam kitab yang lain, atau percayalah kitab-kitab Arab yang lain pun, kerana fakir ini sangat dungu, tiada faham. Kata aku ni kan cerdik, dungu, tak faham. Macam mana? Macam tu lah. Kalau kita kata tawaduknya dah buat kitab macam-macam, dungu lagi. Kita yang tak ada kitab ni tak tahulah kalau apa jadi. Dia kata Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha ni ulama besar ni. Sebab dia cari-cari tak jumpa. Jadi janganlah pakai aku punya ni, pendapat aku ni, cubalah cari. Tapi kalau tanya aku kata jika ada najis dalam botol air yang mulut kecil, tak boleh disuci mutlaqan. Dengan maksud takkan boleh suci. Bila masuk air, bila nak keluar tu, air tu tak tahu lah macam mana. Maksud dia. Okey. Dia kata dia dungu. Tak tawaduk lah. Tawaduk orang dulu kan. Tawaduk orang sekarang je. Orang sekarang je. Soal. Mari cakap. Semua saya boleh jawab. Mengikut pendapat saya. Banyak jangan ikut pendapat dia. Orang tanya mengikut pendapat saya. Tu orang sekarang. Orang dulu tak. Dia kata dia tu dungu, tak cerdik. Dan jika ada bejana yang besar, bejana besar pula, periuk besar, sekira-kira boleh isi air di dalamnya 2 qullah. Masya Allah, bejana apa boleh 2 qullah? Bapak bejana besar. Besar, 2 qullah. Besar mana yang kita kira itu 1 hasta 4 jari tak? 1 hasta 4 jari. Okey, tinggi sini 1 hasta 4 jari tinggi sini. Panjang 1 hasta 4 jari, tinggi 1 hasta 4 jari sini.
lebar, dalam pun sama. Jadi lebih kurang lah. Kecil sikit pada meja ni, meja kuliah ni. Ini kecil sikit. Sini kot, sampai sini. Itu ada 2 qullah. Bukan perlu qullah besar-besar. Ni ada 2 qullah. Kita dah pernah bahas dulu kitab Musalli dulu kan, besar mana, kalau bulat macam mana, kalau 3 segi macam mana. Jadi dia kata kalaulah bejana tu besar meja ni, boleh jadi tak bejana besar meja ni? Macam boleh jadi tempayan besar tu kan, boleh isi air 2 qullah dalam tu. Maka dibuang akan najis di dalamnya. Buang najis, kalau ada najis buang najis. Kemudian maka dibubuh akan air ke dalamnya. Lepas tu bubuh air, lepas buang najis, ada kesan lagi, bau, warna dan rasa ada lagi. Maka macam nak buang tu, bubuh air ke dalamnya dan digosok akan dia, gosok buang dia. Kemudian maka digayung buang akan dia hingga bersih. Sebab dia besar, jadi macam mana nak tuang? Dia kata apa? Maka sucilah ia, kerana berat hendak diangkat tuang akan air pembasuh itu seperti tempayan yang besar. Jadi kalau besar meja ni, besar lagi kot, besar lah, lebih 2 qullah air tu, bukan, lebih 2 qullah bekas tu. Kemudian ada najis kat dalam tu, dia kata buang najis. Lepas buang najis, ambil basuh. Lepas basuh, tuang air. Lepas tu ambil air tadi, gayung, ambil gayung buang sampai bersih. Maka suci. Yang ini maka suci. Maknanya tak semestinya kalau kita nak basuh bekas, tak semestinya kena tuang. Tu point dia, nak bagi tahu tak semestinya kena ambil tuang gitu. Kalau kecil-kecil bolehlah tuang. Kalau periuk kecil-kecil bolehlah kita tuang. Tapi kalau besar-besar, nak angkat tuang je ni. Habis macam mana ni kalau ada najis dalam tu? Contoh, qullah masjid tapi tak ada lubang. Kalau ada lubang boleh masuk ke lubang ke? Tak ada lubang. Tiba-tiba ada tai kucing dalam tu. Yang tak buah air lagi. Ataupun dah buah air pun tak apa, kita ambil lah, tak buah air lagi. Kucing berak dalam tu. Lubang tak ada lagi. Macam mana nak cuci? Macam tu lah. Masuk dalam tu, ambil najis tu buang. Lepas tu basuh dengan air, gosok. Lepas tu cedok air, buang dia. Buang dia, cedok ke apa, buang air tu. Dan lalukan air. Bila lalukan air, kena kesan najis tadi, tak ada bau, warna dan rasa, maka suci. Walaupun cedok. Habis. Kau apa dah? Cukup kot. Dan ni bab Far'un. Situ stesen dah. Apabila menajis oleh air telaga dengan sebab jatuh najis, dan padahal air itu kurang daripada 2 qullah, maka jangan ditimpa buang. Begitu Kalau air telaga dalam tu tiba masuk najis. Bila masuk najis bau tai, jangan buang air, dia kata. Jangan buang air tu, rugi. Habis nak buat macam mana? Nanti dia beritahu macam mana nak buat nanti. Akan datang Far'un. Bertiga Far'un, muka surat 1, 2, 3. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan salat Allah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillah wal 'asr innal insana lafi khusr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.